nyaman sa memilih. Hati terakan sempat mau balik tuk mencari Kelain tak mungkin sio sayang. Cukup jaga rasa biar tambah cinta. Kau adalah tempat nyaman sa memilih. Hati terakan sempat mau balik tuk mencari Kau anugerah Tuhan titip tuk saya jaga. Lamakan setia, cukup kau percaya dan cukup kau Tiap hari bangga dada, percuma dengan lebih baik tak hilang daripada sakit hati. Welot kau welot welotkan copet, copet copet. Petai tajak bau tak cukup nyaman laut kita kurang rumah panjai laut kita pedang aja cincai kang nyamai laban nyumai laut kita. Pelbagai menu tu. Siapa sangka sebenarnya, siapa yang mungkin bukan penggemar peria pasti tidak tersangka bahawa variasi menu boleh dibuat daripada peria ni cukup banyak sebenarnya. Dan macam Sugi tadi, dia cuba nak cabar saya tapi tak apa. Untuk pengetahuan semua, kalau macam peria sebegini, saya suka kepada teksturnya yang rangup. Dan macam ada lemak-lemak sikit kan dan sebagainya. Dan kemudian saya jadikan ulam Sugi. Mentah-mentah tahu saya makan. Boleh lah. Boleh makan dengan nasi sambal boleh. belacan. Macam ni tak boleh tu. Oh, kena ada sambal belacan. saya pula biasa tak makan peria sangatlah Farin, tapi kebelakangan ni dah pandai makan dah, walaupun pahit-pahit tapi bolehlah makan dengan nasi. Terus kadang-kadang kita telan je lah. Dah nampak makin cantik. Wah, okey. Tak apa Sugi, kita pun dah bersedia di dalam talian 3 orang tetamu kita pada hari ini. Hebat-hebat chef-chef hebat mereka ni. Kita perkenalkan mereka. Kita bersama dengan Puan Aina Fatini Muhammad Rizan. Assalamualaikum Puan Aina. Halo. Okey, dari Kelantan ya. Ya, Puan Aina berada di Kelantan, Puan Aina Ya, betul. Dan kita juga bersama dengan Puan Siti Noraya Bacok dari Pontian, Johor. Assalamualaikum Puan Siti Noraya. Okey, baik. Dan kita juga bersama dengan Datin Paduka Tuan Zuraida Ismail yang kini berada di Perak. Wow, nak cantik pantai di belakang tu ya, Datin. Tapi restorannya di Melaka, Datin. Betul. Betul ke restorannya di Melaka, Datin? Ya, betul. Cuma atas urusan kerja lah ni, beliau sekarang ni berada di Lumut, Perak. Okey, baik. Kita ingin mohon izin untuk memulakan terlebih dahulu bersama dengan Puan Aina Fatini. Beliau juga merupakan seorang pemilik Dapur Sayang HQ. Tapi Puan Aina ni menariknya Sugi adalah seorang usahawan keripik peria. Ada kisah macam mana beliau bermula ni. Kabarnya ada kebun yang besar. Betul. Okay. Jadi Puan Aina mungkin boleh kongsikanlah kisah di sebalik macam mana wujudnya perniagaan keripik peria ni. Silakan. Bermulanya daripada hasil lambakan peria tempoh hari. Bila PKP kami tak dapat keluarkan pasaran ke luar negeri. Dan pembeli juga tidak ramai di Pasar Borong di Kelantan. Jadi bila kita petik buah peria, dia cepat masak. Bila cepat masak, kita akan kita akan buang lah buah peria tu. Daripada situ, bila buang tu, dia akan membazir lah, buat pembaziran lah. Daripada situ, suami saya syorkan untuk saya belajar untuk buat keripik sendirilah. Saya bermula untuk membuat keripik. Kalau Puan tak keberatan untuk kongsikan, berapa besar tu kebunnya tu? Kebun lebih kurang dalam ada 5 ekar. Wah, besar.
Okey. Tapi 5 ekar tu beberapa kebun lah, bukan satu kebun 5 ekar. Okey. Maksudnya pada asalnya memang hasrat untuk menanam sahaja peria, tetapi disebabkan lambakan dan waktu PKP tak boleh nak hantar ke luar negeri, jadilah idea untuk inspirasi untuk memulakan perniagaan keripik peria ya. Okey. Ya, betul. Okey, tapi ni menarik ni. Daripada dulu ni tak tahu macam nak buat keripik. Jadi sekarang dah tahu. Boleh kongsikan tak dengan kami cara buat keripik peria ni? Boleh. Permulaan untuk membuat keripik peria, kita akan petik buah dahulu dan kita akan pilih saiz buah peria terlebih dahulu. Disebabkan pemilihan saiz buah peria ini sangatlah penting. Bila buah terlebih besar dan terlalu kecil, dia akan mudah, bila keripik ni dia mudah rapuh. Bila kita goreng dia mudah patah, mudah pecah. Saiz buah tu amatlah penting. Kemudian kita akan buang biji terlebih dahulu sebab biji ni yang membuatkan peria tu pahit. Okey. Baik. Dan kalau kita lihat di skrin sekarang ni, Puan Aina nampak macam gunakan peria yang besar, bukan peria yang kecil-kecil, yang peria katak kan? Jadi memang pemilihan peria jenis ini ke untuk membuat keripik peria? Kita juga menggunakan peria katak yang kecil tu, tapi sekarang kita guna peria ni sebab kami tanam peria jenis inilah. Okey. Baik. Dan Farid, saya juga terbaca artikel yang Puan Aina ni mengambil kursus untuk mengetahui bagaimana untuk buat keripik peria ni. Betul ke Puan Aina? Betul. Saya mengambil kursus sebab saya ada juga belajar dalam online dalam YouTube sendiri, tapi tak menjadi. Jadi saya terpaksa masuk kursus. Okey. Yang ini yang menarik ni. Saya nak tahu apakah kesilapan ataupun apa untuk memastikan keripik peria ini menjadi seperti yang kita harapkan tu. Selalunya apa kesilapan ataupun apa yang patut dilakukan untuk jadikan keripik peria yang sedap? Untuk menjadikan keripik peria yang sedap, kita perlu pastikan bahawa dia tidaklah terlalu pahit seperti kita makan mentah-mentah. Yang itu macam mana kita nak pastikan tu, Puan? Dia ada acuan tepung dia sendiri dan kita perlulah rendam air garam terlebih dahulu, lebih kurang 15 hingga 20 minit. Okey, faham. Dan minyak pastinya haruslah panas bila kita goreng tu supaya dia betul-betul rangup kan? Ya, betul. Kalau minyak terlalu panas, dia akan mudah lemau. Okey. Tapi nak tahu jugalah kan, Puan Aina, penyimpanan keripik peria ni sebab Puan menjual kan? Jadi macam mana cara penyimpanan supaya dia kekal rangup dan tak lemau? Kita harus simpan di dalam bekas yang bertutup rapat supaya tidak kena angin daripada luar lah. Okey, faham. Dan kalau kita nak tengok kan, macam kita dah cakap daripada awal tadi, kadang peria ni peminat dia kurang. Tapi untuk keripik peria ni bagaimana sambutan daripada para pelanggan ni, Puan? Sambutan setakat ini amat memuaskan. Pembeli biasanya dia beli disebabkan kita jual ada 4 perisa. Okey, original, spicy, cheese dan salted egg. Ramai yang beli yang berperisa lah sebab dia memang tidak rasa peria langsung. Rasa macam-macam keropok. Dan mungkin Puan Aina juga boleh kongsikan lah dalam seminggu tu berapa kali Puan membuat keluaran, as in batch by batch ke macam mana? Berapa botol agaknya tu? Sekali keluarkan tu? Dalam sehari saya akan menggoreng lebih kurang 30 kilogram. Wow. Dan menghasilkan lebih kurang 100 botol. Okey, Puan, saya rasa ramai dah berminat-minat ni. Silat-silat ada yang nak jadi ejen dan sebagainya. Agaknya kalau nak belilah, di mana nak mencari Puan Aina ni? Boleh terus ke Instagram kami, Dapur Sayang DHQ. Di situ ada link yang tertera lah. Boleh kontak kami. Okey, Puan, saya nak bagi idea pada Puan. Ini semua yang macam pedas-pedas, perisa-perisa. Cuba Puan buat peria ni ada perisa yang macam manis sikit. Manis. Mana tahu pahit-pahit manis tu jadi peria goreng gula Melaka. Tahu vanila sikit ke gula ke. Okey, baik, terima kasih Puan Aina Fatini. Kalau saya ke Kelantan, saya akan cari keripik peria Puan. Okey, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, jaga diri. Sedap saya tengok tadi dalam visual keripik peria ya, ada macam-macam perisa pula tu. Okey, baik. Dan Farin, kita dah dengar satu kisah inspirasi lah kan, bagaimana seorang itu menjadikan lambakan tanaman kepada perniagaannya. Betul. Ini saya pasti ramai nak tahu jugalah apakah antara khasiat dalam peria yang kita mungkin tak tahu. Setahu saya peria ni banyak antioksida, tinggi vitamin C. Tapi untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang khasiat peria ini, kita bersama dengan wartawan WHI Syifa bersama dengan seorang pegawai dietetik. Kita saksikan.
Tahukah anda terdapat pelbagai jenis pokok peria di dunia dan yang paling kita tahu adalah pokok peria katak. Walaupun kita tidak tahu asal-usul dari mana datangnya buah peria ini, tetapi buah peria ini mampu tumbuh di kawasan Khatulistiwa. Tumbuhan menjala seperti pokok timun ini merupakan antara sayuran yang paling pahit di dunia. Jadi hari ini saya bersama dengan pakar dietitian kita iaitu Puan Nurul Syafinas untuk mengetahui apakah manfaat yang kita boleh perolehi daripada sebiji buah peria ini. Peria ni daripada buah, daripada biji dia, daun, akar, dia telah digunakan sebagai sumber makanan dan perubatan dari dulu lagi. Jadi, apakah khasiat peria ni? Yang pertamanya, peria mempunyai amino acid, dia ada folic acid, vitamin A, vitamin C, tanin, niacin, mineral. Malahan bijinya juga kaya dengan protein. Dia juga tinggi dengan antioksidan yang dapat membantu melawan keradangan dan juga menguatkan sistem imunisasi badan kita. Ternyata banyak manfaat yang kita perolehi daripada sebiji peria ini. Namun Puan, adakah benar buah peria ini mampu merawat pelbagai jenis penyakit, contohnya penyakit diabetes? Okey, secara asasnya kita kena tahu bahawa bahan dalam peria ni, sebatian dalam peria ni dapat membantu untuk mengurangkan paras gula dalam darah. Yang pertama, peria mengandungi keratin dan momodisin yang memainkan peranan penting dalam menurunkan paras glukos dalam darah. Kajian yang diterbitkan oleh Journal of Ethnopharmacology pada tahun 2018 juga menemui bahawa bahan dalam peria ini dapat membantu menurunkan paras glukos dalam darah dalam pesakit pre-diabetes. Sebaiknya pengawalan diet secara keseluruhan dan kepatuhan kepada ubat-ubatan lebih penting. Jadi Puan, adakah ia akan memudaratkan jika kita mengambilnya secara berlebihan? Sebaiknya pengambilan peria sebagai jus pada waktu pagi dengan tidak melebihi 2 biji sepatutnya tiada masalah. Malahan kalau kita nak ambil peria dalam makanan kita sebagai ulaman, dalam gorengan ataupun masakan dalam kari juga tiada masalah. Bagi ibu hamil pula, jika diambil secara berlebihan, dapat meningkatkan risiko kepada kelahiran pramatang. Secara kesimpulannya, peria mempunyai banyak kebaikan dari kandungan serat, vitamin, mineral, antioksidan, phytochemical, tetapi lebih kepada pencegahan penyakit. Untuk perawatan penyakit, sebaiknya rujuklah rawatan yang betul daripada doktor. Manakala kalau nak ambil sayur ni, lebih baik kita ambil secara pelbagai daripada kita tumpukan pada satu jenis sayur sahaja. Terima kasih kepada Puan Nurul Syafinas atas perkongsiannya sebentar tadi. Saya rasa lepas ni ramailah yang akan beli buah peria ni dan makan sebab kita tahu dah banyak manfaat yang kita boleh perolehi daripada buah peria ni. Betul Syifa. Dan juga para penonton WHI kerana pahit bukan sebarang pahit, pahit yang penuh khasiat. Ya, betul. Tadi awak bertanya mengenai jus peria kan? Betul. Tadi kan dikongsikan Dah boleh minum dah sahaja. Jadi bolehlah kita sama-sama minum jus peria. Okey, baik. Ada perkongsian di laman Facebook. Hashiro Hassan berkata, peria katak ni kalau kulit dia kuning-kuning, kekuningan, rasanya kurang sedikit pahit. Ini tips daripada Hashiro Hassan, dan bawah tu pun menarik perhatian saya juga. Rice Kaizen kata peria digoreng garing, makan dengan nasi panas, tak sedar tahu-tahu je dah banyak dah habis, dah banyak dah makan. Okey, tadi kita bercakap mengenai jus ni. Haniz Amani berkata yang kalau buat jus peria katak tu campur dengan apple hijau. Macam-macam lah menu dan variasi kita dapat pada hari ini. Dan seterusnya juga, ini yang ramai mungkin nak tahu, bagaimana kita nak buat kerisik peria ataupun peria kerisik ni bersama dengan Puan Siti Nuraya Bacok dari Pontian Johor. Assalamualaikum Puan Siti. Selamat tengah hari Puan. Selamat tengah hari. Hai Farin. Hai. Okey, baik. Peria kerisik ya. Bila dengar pun saya dah macam ada ke orang buat kerisik guna peria ni? Biasa guna kelapa je kan. Jadi mungkin Puan boleh terus kongsikanlah apa keistimewaan dan macam mana nak buat peria kerisik ni, tak pahit ke? Okey, peria kerisik ni pembuatannya agak rumit sikit lah. Okey. Sebab dia macam peria tu kita dengar peria goreng pecah telur macam biasa kan. Tapi peria yang saya buat ni dia hendaklah dikukus. Okey. Dikukus sebelum risik ke dalam
yang peria yang dah dipotong-potong tu lah. Macam kat dalam video tu. Dia kena potong tebal lah puan Potong tebal nampaknya tu. Dia potong tebal untuk kita masukkan untuk kita masukkan kerisik, lada hitam dengan bahan-bahan yang kita dah campurkan tu lah. Masukkan dekat dalam sumbat untuk sumbat kat dalam peria tu. Lepas tu baru dikukus. Okey, maksudnya peria kerisik ni dia kira macam tahu sumbat lah juga. Peria masaknya. Boleh lebih kurang macam tahu sumbat. Okey. Tapi selepas kita masukkan kerisik tu, dia kita jiroskan ke atas peria yang kita dah kukus tadi. Okey, nampak visual tu lah dalam visual seperti mana yang kita nampak sekarang ni. Tapi puan, ni adalah resepi turun-temurun ya? Ya betul, ni resepi daripada mak saya lah. Wah, memang istimewa ni. Unik. Memang setiap kalau berkumpul satu family, memang mak akan buat resepi peria sumbat ni. Menarik lah. Saya rasa macam saya nak cari dan cuba ni. Memang betul-betul menarik. Okey, tapi saya nak kembali kepada proses membuat kerisik tadi tu. Dia punya macam inti dia tadi tu. Dengan juga mengukus tu. Kerisik tu macam mana kita nak tahu dia dah sedang-sedang elok? Kalau katalah tersalah, kadang-kadang dia boleh jadi hangit. Dan kemudian tentang kukusan peria tadi tu, kalau tak betul caranya, mungkin dia dah terlebih lembik dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak pastikan dia cantik aja? Puan? Kerisik tu kita masak tak lama pun, dalam 10 minit agak-agak dia dah sebati semua dengan tumisan-tumisan tadi. Kita dah sumbatkan ke dalam peria. Lepas tu kita kukus dalam masa 15 minit, peria tu akan lembut lah. Lepas tu baru kita jiroskan dengan kuah ni pula. Okey. Tadi nampak menyelerakan. Jadi apa kandungan kuah dia, puan? Nak tahu ni. Kuah dia pula apa kandungannya? Kuah tu tadi tu. Kuahnya tu santan pekat. Maksudnya santan permulaan perahan tu lah. Okey. Dengan lada hitam, ketumbar, lada kisar, bawang putih, bawang semua. Kita tumis, masak balik. Bila dia dah agak nampak macam pekat-pekat, baru kita jiros ke atas peria tu. Dengarnya memang macam rumit Sugi, tapi saya rasa rasanya mesti berbaloi. Betul, yang tak suka makan peria pun macam teringin nak makan tadi. Okey puan, kabarnya di selera asam pedas ikan bakar di kedai puan sendiri, apa menu-menu lain selain daripada kerisik peria ni, peria kerisik ni, puan? Kalau kat kedai saya, kita ada asam pedas. Yang specialnya asam pedas dan ikan bakar lah. Okey, antara menu yang istimewa lah, yang memang digemari orang. Ada macam-macam semua ada. Kalau menu yang menggunakan peria ada? Yang selain daripada peria kerisik yang cukup istimewa, ada? Ya. Kalau menu lain selain peria kerisik, ada ke? Okey, tak apa puan. Mungkin puan boleh terus kongsikan laman IG dan di mana restoran puan? Untuk mengunjungi kedai makan saya, selera asam pedas, boleh terus pergi ke Pontianak lah, di Teluk Kerang, jalan kalau macam Fahri ke kita ada pergi ke ujung benua ke kan, bolehlah segar-segar dekat kedai makan saya. Facebooknya tadi kita dah kongsikan, Yaya Dayana. Baik, Yaya Dayana. Puan Siti Nuraya, terima kasih banyak kerana berkongsikan kita satu menu yang saya kira cukup unik dan rare lah ni. Jarang-jarang kita dengar. Sangat-sangat unik. Okey, baik, terima kasih puan. Jaga diri. Okey, baik. Tadi saya katakan Sugi dia banyak makan peria, lepas tu jadi cantik kan. Saya ingat Sugi pun ada guna scrub peria ke? Tak, saya teringat bila cakap scrub yang kita buat tu, scrub kopi tu, ingat tak? Tempoh hari. Tempoh hari. Okey, tapi hari ini nak kongsikan bersama dengan anda scrub peria. Jom kita sama-sama saksikan macam mana nak buat scrub peria ni. Saksikan. Saya Cikgu Fah. Okey, hari ini saya nak share macam mana kita nak buat scrub guna
Peria. Peria bukan untuk masak saja tapi bagus untuk kulit tau. Okey, jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, so kita ada peria yang dikisar. Okey, kita ada susu tepung dan kita ada serbuk kunyit. Okey, so cara dia mudah saja. Okey, ambil beberapa sudu peria yang dikisar. Okey. Lepas itu, 1 sudu besar tepung, susu tepung. Okey, dan setengah sudu serbuk kunyit. Okey, kunyit jangan banyak-banyak, nanti kuning muka. Okey, so kita sebatikan saja. Okey, so peria ni dia banyak khasiat tau. Dia ada vitamin C, dia vitamin A, memang bagus untuk kulit. Kulit-kulit yang orang kata alergik, kulit yang ada garis-garis halus, dia bagi kita kulit kita lebih tegang. Okey. Dan lagi satu, dia mencerahkan kulit juga. Okey, so cara nak guna mudah saja. Kita scrub saja. Macam ni, lembut-lembut. Okey, boleh amal dalam seminggu 3 kali ataupun 2 kali pun boleh. Kalau nak kesan lebih bagus, boleh buat kerap lah. Okey, bila scrub, kita biarkan dalam beberapa minit, baru kita cuci. Okey, so scrub ni, dia sesuai untuk badan sekali ya. So kulit akan jadi lembut, nampak kulit bercahaya, berseri. Jerawat pun akan kejut kalau kata siapa ada jerawat, boleh apply selalu. Okey, so selamat mencuba. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Pah. Cikgu Pah memang banyak resepi-resepi buat scrub ni, kecantikan ni. Biasalah kan Farin, dikatakan peria ni bagus untuk masalah kulit seperti eczema kan. Biasa kalau kita guna daun mambu, neem kan. Mungkin boleh cuba menggunakan peria sebab dikatakan tadi membantu kulit kalau ada masalah kulit, jerawat dan sebagainya.